Imam Ahmad bin Hanbal, orang kenang dia sampai hari ini. Kita selalu sebut Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ahfadhun nas li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling hafal hadis Nabi paling banyak ni Imam Ahmad. Hadis ni bukanlah banyak mana, tapi tak sampailah sampai ratus ribu macam sebahagian sebut matan dia tu, tetapi campur dengan sanad. Imam Ahmad dikatakan hafal hadis dengan sanad. Kadang-kadang satu hadis tu dia ada sanad banyak. Mari imam ni, mari imam ni, mari imam. Imam Ahmad hafal 1 juta. Tak ada orang lawan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dia masa kecil, bapa dia meninggal masa kecil, duduk dengan mak dia. Sebahagian ahli sejarah kata mak dia suruh dia hafal Quran, dan dia hafal ketika umur 10 tahun. Pagi-pagi mak dia akan bangunkan dia awal, dukung dia, bawa dia 10 tahun, bukan dukunglah, bawa dia, bersiap dia, bawa dia pergi semayang subuh di masjid. Mak dia tak ada apa dia. Masjid jauh dan sejuk, mak dia bawa dia pergi. Umur 16 tahun Imam Ahmad 15 tahun dia start mengaji hadis. Dia mula pergi mengaji di Baghdad. Dia orang Baghdad, di Kufah. Dia pergi ke Mekah, ke Madinah. Dia lahir tahun 164. Dia terlepas masa dia pergi sampai ke Madinah tu, dia terlepas Imam Malik. Dia tak ada jumpa Imam Malik. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal dia keluar miskin. Mak dia kata, aku serah pada Allah, kau pada Allah Ta'ala, yang mana Allah ni kalau kita serah barang kat dia tak hilang. Mak dia kata pergi mengaji hadis. Duit tak ada. Mak dia ikat gandum, ikat garam, ikat apa-apa, bagi bekal kat dia. Pergi mengembara macam-macam negeri. Dia pergi Kufah, Basrah, Madinah, Mekah. Kata Imam Ahmad, antara riwayat, dia hilang dalam kembara dia sesat sebanyak 3 kali. Jalan kaki. Jauh Madinah, Mekah. Madinah dengan Baghdad. Setiap kali aku hilang, aku istighfar kepada Allah dan berdoa. Aku menyebut, ya dalilal hairin dullani. Wahai yang menunjuk jalan kepada orang-orang yang kehairanan, tolonglah tunjukkan aku. Kata Imam Ahmad, tak sempat habis, kadang-kadang habis je aku doa, Tuhan tunjuk jalan pada aku. Dia pergi ke, saja kita sebut sikit, saya nak sebut patwa kan. Imam Syafi'i kata, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sayangkan orang saleh, walaupun kita bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan kita dapat syafaat mereka. Imam Ahmad daripada Mekah, Madinah, dia pergi ke Yaman. Dia pergi menuntut dengan Abdul Razak As-San'ani. Dulu tuan-tuan, bukan mengaji balik CJ boleh duduk kerja jadi pegawai agama, bersyarah universiti, tak ada. Lillahi ta'ala mengaji. Ini mengaji ni bukan soal sijil, soal ilmu. Fattaqullah yu'allimukumullah.
Takutlah kamu pada Allah, takwa pada Allah, Tuhan ajak kamu. Dia pergi ke Yaman, putih tak ada bekal makan. Dia tengok orang bertani, dia berhenti, dia minta kerja sat dengan mereka, tolong tuai tanaman mereka selama beberapa hari dapat makan. Nak boleh mengaji hadis. Sampai ke Yaman, orang dah terkenal nama dia. Orang tu orang kaya, orang besar nama yang bagi duit Imam Ahmad, orang yang tak ambil, dia tak ambil. Dia kembalikan. Dia balik ke Baghdad. Dia balik ke Baghdad. Dia terkenal sebagai orang saleh. Ilmu hadis Imam Ahmad, semua rujukan hadis mai. Sehingga kalau Imam Ahmad masuk ke pasar orang takbir, hebat dia. Satu hari dia duduk di Baghdad. Baghdad ni bandar. Dia tanggung kayu. Dia kerja dia. Kata anak dia Saleh, dia anak Saleh Abdul. Kata anak dia Saleh, warak bapak aku ni, kasut hak duduk kaki dia tu 18 tahun tak tukar. Setiap kali rosak jahit. Saleh Muhammad. Dia angkut kayu. Orang Baghdad tengok dia angkut kayu. Orang menega keluar daripada kedai. Orang dah bawa kuda berhenti mai kat dia. Imam, mai kami angkat lah. Terus ada angkat. Imam Ahmad buka tangan dia. Merah muka dia. Menangis dia. Kata Imam Ahmad, nahnu qaumun masakin. Laula sitrallah laftadahna. Kita ini orang susah. Kata. Kalau tak kerana Tuhan tutup kita, banyaklah aib kita. Hampa ni nak tolong aku, hampa sangka aku elok. Kata. Kalau Tuhan buka ni, aku ni tak ada apa. Hebat Imam Ahmad ni. Satu orang puji Imam Ahmad. Puji Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, aku bersumpah dengan nama Allah, jangan puji aku. Sebab lau alimta ma indi minadh dhunubi wal khataya la hasauta ala ra'si biturab. Kalau kau tahu dosa-dosa aku, nescaya hang ambil pasir buh atas kepala aku. Allah, tawadhu Imam Ahmad. Tawadhu salih. Banyak karamah dia. Orang cerita, wahai imam, semua orang puji kau. Sampai tentera yang duduk perang di sempadan pun doa pada Imam Ahmad. Kerana mereka tahu hadis, mereka tahu apa kau yang ajak. Kata Imam Ahmad, adunnuhu al-istidraj. Aku rasa yang ni istidraj. Maksud Tuhan bagi kelebihan untuk orang jahat supaya dia jadi lebih tak elok. Aku minta ampun ke Allah. Allah. Imam Ahmad bin Hanbal. Salih Imam Ahmad bin Hanbal. Ilmu. Hari dia nak mati, dia tengok kedua kaki dia, dia menangis. Kata Imam Ahmad, kalaulah alangkah baiknya jika dua kaki ini sempat pergi berperang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dan. Kenapa tak dan, tuan-tuan? Dia masuk penjara. Bila Khalifah Ma'mun naik pada hujung-hujung pemerintahan dia, dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Sebenarnya yang saya pernah cerita. Dia paksa para ulama untuk menyatakan Quran adalah makhluk. Ramai para ulama ditangkap, disumbat dalam penjara dan dibunuh. Dikatakan hampir 1000 alim yang mati. Fitnah Mu'tazilah. Ulama-ulama pro kerajaan yang Mu'tazilah menyokong fatwa dan menyatakan siapa tak mau ucap macam yang Mu'tazilah mau, maka mereka menjadi sesat dan kafir.
Oh, qadi-qadi mereka hebat gitu. Mula nak tangkap Imam Ahmad, Muhammad doa supaya janganlah takdir dia jumpa dengan Ma'mun. Alhamdulillah dalam perjalanan Ma'mun mati dulu, tak ada dia. Selepas Ma'mun, Mu'tasim ambil jawatan. Mu'tasim pun sama dengan Ma'mun, 15 tahun fitnah. Semua para ulama ada yang terpaksa ikut kerajaan, ada yang dah mati, tinggal Imam Ahmad sebagai sumber inspirasi rakyat. Orang rujuk kat dia. Imam Ahmad ketika itu kata Quran kalamullah qadim ghair makhluk, bukan makhluk. Quran kalam Allah. Ni makhluk tak makhluk ni cerita falsafah. Ahmad kata Imam Ahmad, aku duduk di tengah malam sedang salat. Muhammad ni tuan-tuan, anak dia kata sehari semalam salat 300 rakaat. Salah Muhammad. Dia kata dia salat tengah malam, depa heret aku keluar daripada rumah. Ni semua tuan-tuan di belakang khalifah siapa? Ni semua ulama-ulama Ahmad bin Abi Du'ad dan ulama-ulama Peru Mu'tazilah. Masa tu masjid tak boleh mengajak, Muhammad semua tak boleh mengajak. Tak ada, tak boleh. Khutbah tak boleh. Semua yang perlu kerajaan Mu'tazilah saja boleh.